Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, Cikgu nak sambung dengan bahagian yang kedua dalam strategi dan panduan menjawab pengajian perniagaan semester 3, iaitu kertas 946/3. Okey. Dalam bahagian yang lepas, Cikgu ada explain tentang format peperiksaan, tips-tips penting yang perlu diberi perhatian oleh calon, dan juga kita ada ulang kaji rancangan perniagaan. Kita ada bincang apakah soalan-soalan popular atau soalan-soalan tajuk-tajuk penting dalam rancangan perniagaan. Okey. So, untuk bahagian kedua ni, cikgu tumpukan pada keusahawanan. Okey. Okey, mari kita perhatikan apakah skop sukatan. Okey, sukatan pelajaran untuk tajuk keusahawanan ni. Yang pertama ialah skop keusahawanan. Jadi, kamu perlu bagi takrif atau maksud usahawan dan keusahawanan. Kamu sepatutnya boleh bezakan konsep usahawan, peniaga dan pengurus. Okey. Yang ketiga, peranan usahawan dalam masyarakat secara mikro dan makro. Ada 3 bahagian penting dalam skop keusahawanan. Okey. Berkaitan dengan teori keusahawanan, ada 3 teori, iaitu pendekatan ekonomi, pendekatan psikologi dan pendekatan sosiologi. Ini adalah fakta khusus, kena sebut dengan betul. Ekonomi, psikologi dan sosiologi. Okey, mungkin ada pelajar yang confused dengan SEM 2 alangan komunikasi, iaitu psychological dengan sociological. Okey, jangan salah sebut dia. Dan kamu kena kaitkan dengan pelopor yang sesuai. Okey, siapakah tokoh-tokoh yang berkaitan dengan setiap pendekatan tersebut. Okey. Ciri-ciri usahawan yang berjaya dalam sukatan dia ada bagi 4 ciri utama. Okey, yang ni wajib sebut dengan betul ya. Inisiatif yang tinggi, berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif. Okey, boleh bagi ciri-ciri lain. Okey, tapi yang ni kena sebut dengan betul. Okey. Kamu juga boleh kaitkan sifat usahawan dengan tokoh-tokoh usahawan semasa. Yang ni biasa keluar dalam kajian kes lah. Okey. Yang pernah keluar ialah berkaitan dengan Farida Skaf kan. Okey, Farida Skaf, Maidin, okey, Tuan Fernandez, okey. Itu antara contoh kes yang pernah ditanya dalam exam. Okey. Ciri-ciri orang yang efektif. Okey. So Stephen Covey kan dia bagi tabi orang yang berjaya, okey, iaitu bersinergi, okey, tajamkan gergaji, berfikiran menang-menang, okey, bersikap proaktif, hafal, okey, ciri-ciri orang efektif. Dan last one ialah faktor kejayaan seimbang, iaitu Jerry ya, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey. Bahagian kedua, mencari dan mengembang serta realisasikan idea perniagaan. Ada 3 bahagian penting. Sumber idea, ini fakta khusus ya, kena sebut dengan betul. Pelanggan bukan pengguna. Okey. Produk sedia ada, syarikat sedia ada, saluran pengedaran, pattern, penyelidikan dan pembangunan, profesional atau juru runding, dasar kerajaan. Ini fakta khusus. Okey. Boleh tambah yang lain seperti pengalaman, minat, itu sebagai tambahan. Okey. Kaedah menjana idea ada 4. Soal selidik, sumbang saran, pemerhatian, kumpulan fokus. Ini pun fakta khusus. Okey. Lepas tu proses realisasikan idea. Ini pun fakta khusus ya. Ikut turutan yang betul. Idea, menapis idea, membina konsep, menguji konsep, membuat rancangan perniagaan, membina fizikal atau prototype dan mengkomersialkan. Okey. Ikut turutannya. Memulakan dan menjalankan perniagaan. Okey, yang ni pun banyak fakta khusus. Kaedah memulakan perniagaan ada 4. Memulakan sendiri, mengambil alih perniagaan sedia ada, franchise, pakatan strategik ada 3, perlesenan, kontrak pengeluaran, usaha sama. Ini fakta khusus ya. Pembiayaan dan sumber modal ada 2. Bentuk dan sumber. Remember, bentuk dan sumber. Okey, bentuk kita ada modal kewangan dengan modal bukan kewangan. Okey, modal kewangan ni kita ada 3, modal teroka, modal equity, modal hutang. Ini fakta khusus ya. Bukan kewangan seperti aset tetap. Sumber modal formal. Ini pun fakta khusus ya. Pinjaman bank, bantuan kerajaan, pelabur. Okey, sumber modal tidak formal seperti simpanan sendiri. Ini semua fakta khusus ya. Okey, kemudahan dan bantuan. Okey, kemudahan dan bantuan ni kamu kena sebut apakah bentuk kemudahan dan siapa yang bagi bantuan ni, iaitu agensi kerajaan, badan berkanun atau pihak swasta. Okey. So, ada 4 bantuan kewangan dalam silibus, iaitu kewangan, tapak kilang, khidmat nasihat dan perundingan serta pembangunan dan usahawan. Okey, pemasaran ialah tambahan. Okey, boleh bagi 5 lah. Tapi dalam silibus dibagi 4 yang utama. Okey.
Okey, mari kita perhatikan soalan-soalan popular untuk bahagian A. Okey, ya, cikgu tumpukan pada soalan-soalan yang belum pernah keluar. Okey, macam soalan satu ni, berikan maksud usahawan dan nyatakan 3 peranan usahawan pada masyarakat. Okey, so macam soalan nombor 2 ni, berikan maksud keusahawanan. So usahawan ialah orang. Okey, keusahawanan ialah proses. Okey, usahawan ialah orang yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan sesuatu yang baru serta mengambil risiko. Jadi kamu dapat 1 markah. Okey, maksud keusahawanan ialah proses menggabungkan faktor-faktor pengeluaran, mencari idea baru, okey, serta mengambil risiko. Itu maksud keusahawanan. Jadi usahawan ialah orang, keusahawanan ialah proses. Okey. Baca soalan dengan teliti. Adakah soalan tanya peranan pada masyarakat atau peranan mikro? Mikro maksudnya dalaman kepada usahawan itu sendiri atau kepada perniagaan itu sendiri. Kalau makro lebih kepada masyarakat dan negara. Okey, so dia dua perkara yang berbeza ya. Okey. Macam nombor 5, nyatakan 4 peranan mikro usahawan. Apa peranan pada perniagaan dia kepada diri dia? Iaitu menangani ketidakpastian, menganggap masalah sebagai peluang, okey, mengembeling sumber-sumber pengeluaran, okey. Itu adalah peranan mikro usahawan. Kalau soalan tanya uraikan 3 peranan mikro usahawan, bagi 1 peranan dengan 1 uraian. Menangani ketidakpastian, 1 markah, okey. Menangani ketidakpastian maksudnya usahawan boleh mengambil risiko, okey, boleh mengambil risiko yang tidak pasti hasilnya. Contohnya memulakan sebuah perniagaan restoran yang tidak pasti berjaya atau tidak. Itu dipanggil menangani ketidakpastian. Mengembeling sumber-sumber, okey, atau mengembeling faktor-faktor pengeluaran, okey. Mengembeling maksudnya mengumpul, okey, menggabungkan, okey. Jadi bagi 1 fakta dengan 1 uraian, okey. Kalau soalan tanya beza antara usahawan dengan peniaga, usahawan dengan pengurus, okey, so guna keyword seperti peranan, matlamat, pengambilan risiko, okey, itu keyword yang kita boleh guna, okey. Okey. Ini soalan-soalan yang kita boleh cubalah. Okey, ada banyak soalan. Cikgu tumpukan pada soalan nombor 18. Nyatakan 4 kaedah memulakan perniagaan. Ini fakta khusus ya. Memulakan sendiri, mengambil alih perniagaan sedia ada, franchise dan juga pakatan strategik. Jadi kamu dapat 4 markah. Okey. Ini bukan maksudnya soalan 9 hingga 17 ni dia takkan tanya ya. Okey. So buat semua soalan tapi beri perhatian lebih kepada soalan nombor 18. Okey. Yang lain seperti nyatakan 4 sumber idea, uraikan 3 sumber idea. Okey. Pernah ditanya. 22 hingga 29 ni sangat penting. Okey, nyatakan 4 kaedah menjana idea. Ini tak perlu uraian, just sebut saja. Sumbang saran, kumpulan fokus. Okey, soal sedih, pemerhatian. Jadi kamu dapat 4 markah. Okey, kalau uraikan, bagi 1 fakta dengan 1 uraian. Okey, nyatakan 4 langkah pertama dalam proses realisasikan idea perniagaan. So jangan lupa ya, bermula dengan tahap idea. Yang kedua tahap tahap menapis idea. Okey, tahap membina konsep, tahap menguji konsep. Okey, ikut turutan yang betul. Okey. Kalau uraikan, bagi 1 fakta dengan 1 uraian. Soalan 26 hingga 29 ni kena tahu 2 kelebihan dan 2 kelemahan memulakan sendiri, mengambil alih perniagaan, franchise atau pakatan strategik. Okey, baca soalan dengan teliti. Ini tak perlu buat kotak, just sebut saja. 2 kelebihan memulakan sendiri perniagaan ialah bebas memilih lokasi perniagaan. Okey, itu kamu dapat 1 markah. Kelemahan memulakan sendiri ialah mungkin sukar mendapat pinjaman. Okey, sebab tak ada rekod kejayaan. So kamu dapat 2 markah. Okey, so bagi 2 kelebihan dan 2 kelemahan untuk setiap satu. Okey. Ini soalan-soalan yang penting untuk bahagian A lah. Okey, cikgu dah senaraikan 34 soalan. Cuba buat semua soalan. Kalau tak dapat buat jawapan lengkap, just tulis fakta, uraian penting atau berikan contoh. Okey. Soalan popular bahagian B ni, okey, cikgu senaraikan 9 soalan. Yang cikgu warnakan dengan merah ni soalan yang popular. Okey, itu uraikan 3 pendekatan teori keusahawanan. Okey, jelaskan 5 sifat usahawan yang berjaya. Jelaskan 4 kaedah menjana idea perniagaan. Okey, jelaskan 4 kaedah memulakan perniagaan. Jelaskan 4 langkah pertama dalam proses realisasikan idea perniagaan. Jelaskan 4 bantuan usahawan. Ini soalan-soalan popular.
dalam esei panjang. Okey, tapi soalan 1, 4 dan 5 pun buatlah. Okey, tapi tumpukan perhatian yang lebih banyak pada soalan-soalan esei panjang yang cikgu highlightkan ni. Okey. Okey, strategi menjawab soalan esei panjang ni. Okey, katakan soalan tanya jelaskan 5 peranan usahawan. Mula dengan fakta. Okey, mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, so uraiannya. Okey, nampak? Perniagaan tumbuhkan oleh usahawan dapat membuka peluang pekerjaan kerana perlukan tenaga kerja. So, jangan repeat balik peluang pekerjaan. Guna perkataan seperti tenaga kerja, menggajikan pekerja. Okey, apa kesannya? Mengurangkan kadar pengangguran. Lepas tu berikan satu contoh. Pembukaan kilang perabot oleh usahawan mewujudkan peluang pekerjaan seperti operator pengeluaran dan penyelia. Nampak? Satu fakta, dua uraian, satu contoh. Okey? Jelaskan 5 peranan usahawan. Okey, soalan sama ya. Bahagian B, menambah pendapatan penduduk tempatan dan taraf hidup. Okey, pendapatan secara keseluruhannya meningkat bila peluang pekerjaan diperoleh. Okey, pertambahan pendapatan meningkatkan taraf hidup, so mereka dapat mengisi keperluan hidup yang lebih selesa. Lepas tu berikan contoh. Okey, nampak? Satu peranan, dua uraian dan satu contoh. Okey. Jelaskan 4 kaedah memulakan perniagaan. Okey, katakan 16 markah ya, 4 kali 4. So, fakta 1 markah, uraian 1 markah. Apa keyword dia? Baru daripada mula lagi 1 markah. Kebebasan menentukan lokasi 1 markah. Okey, membentuk imej tersendiri 1 markah. Okey, usahawan ingin menggunakan galakan yang disediakan oleh kerajaan 1 markah. Lepas tu contoh. Seorang usahawan membuka ladang ayam di tanah sendiri seluas 10 ekar di kampungnya. Dia memulakan sendiri. Okey, bagi contoh ya. Jadi kamu dapat 4 markah. Okey. Okey, strategi menjawab kajian kes keusahawanan. Okey, soalan ni sangat-sangat popular. Tajuk ni sangat popular dalam kajian kes iaitu keusahawanan. Okey. So what you must do, baca soalan dan kenal pasti apa yang ditanya. Itu perkara yang penting. Okey, tengok soalan dulu. Adakah soalan tanya sifat usahawan? Adakah soalan tanya peranan usahawan? Adakah soalan tanya ciri orang yang efektif? Adakah soalan tanya bantuan? Kenal pasti dulu. Okey. Lepas tu langkah yang kedua, baca kes dan highlight atau gariskan atau buat catatan. Okey, supaya sebab bila kamu dah baca soalan, kamu dah tahu dah. Soalan tanya ciri-ciri usahawan. Jadi otak kamu dah set dah. Okey, ciri-ciri usahawan. Jadi bila baca kamu akan nampak. Okey, mencagarkan rumah. Oh, tu berani mengambil risiko. Okey, keluarkan produk yang unik. Tu menunjukkan kreatif. Okey, so bila baca kes, highlight dan cuba tulis apakah sifat usahawan yang kamu rasa betul. Okey, berikan definisi fakta dan nyatakan kaitan kes tanpa buat sebarang olahan. Jadi kena petik sama seperti apa yang ada dalam kajian kes. Jangan ubah maksud dia. Okey. Petik kaitan kes yang sesuai dan jangan salin satu perenggan. Jadi maksudnya kamu kena senaraikan kaitan kes yang berkaitan. Okey. Kaitan kes ni boleh bagi beberapa. Okey, kalau kamu rasa kreatif ni ada 3 kaitan kes, tulis ketiga-tiga kaitan kes. Okey, biar orang yang tak ada kertas tu tentukan yang mana dia nak bagi markah. Okey. Okey. Biasanya soalan kajian kes berkaitan dengan keusahawanan ni tumpu pada 5 perkara lah. Okey, iaitu peranan usahawan, sifat usahawan yang berjaya, ciri orang yang efektif, sumber idea, kaedah memulakan perniagaan dan bantuan usahawan. Okey, yang belum pernah keluar ialah ciri orang efektif dan bantuan usahawan. Tapi tumpukan pada semua 5 bahagian ni ya. Okey. Okey, cikgu nak tunjukkan contoh kaitan kes. Okey, daripada pelbagai kajian kes yang cikgu kumpulkan. Okey, katakan mempelbagaikan pilihan produk. Jadi kamu kena tengok, mempelbagaikan maksudnya pengguna ada banyak choice kan? Macam mana pengguna ada choice? Contoh isi ya. Anies juga memperkenalkan. Memperkenalkan maksudnya pengguna ada choice. Okey, minuman dibuat dengan resipi yang diadun untuk penggemar minuman, beri pilihan pada pengguna. Okey, bermula dengan hanya keluarkan burger daging, sekarang telah mengeluarkan pelbagai produk. Pengguna ada banyak pilihan. Okey, so nampak keyword ni itu berkaitan dengan pilihan produk. Peluang pekerjaan. Kamu nampak keyword dia. Okey, meyakinkan penduduk kampung dan mengupah. Mengupah tu menunjukkan dia menggajikan pekerja. Anies pun ada 60 orang pekerja. Okey, menambah bilangan pekerja. Perlukan lebih ramai pekerja, menggajikan. Semua ni menunjukkan peluang pekerjaan. So, fakta dia peluang pekerjaan. Cari apa keyword yang menunjukkan dia wujudkan peluang pekerjaan. Okey.
menambah pendapatan dan taraf hidup. Okey, nampak keyword dia. Setelah mulakan bisnes bersama Anies Moiskek, beliau boleh gunakan duit pendapatan untuk beli rumah dan kereta. Itu menunjukkan taraf hidup meningkat. Okey, memperoleh pendapatan RM30,000 sebulan. Okey, usahawan kecil memperoleh pendapatan RM5,000. Semua ni menunjukkan keyword dia pendapatan dan taraf hidup. Okey, sumber inspirasi. Apa keyword dia? Nampak ikon. Okey, ikon tu menunjukkan sumber inspirasi. Okey, usahawan boleh melihat usaha yang dijalankan. Okey, mengadakan seminar. Okey, semua ni menunjukkan sumber inspirasi, role model. Okey, melakukan tanggungjawab sosial. Nampak keyword tu. Okey, sumbangan, bantuan, derma, tajahan. Biasa dia akan bagi contoh kes seperti badan-badan amal, bantu anak yatim. Okey, pemberian bantuan. Semua ni ada kaitan dengan tanggungjawab sosial. Okey, membangunkan industri sokongan, iaitu peluang perniagaan. Okey, terdapat 25 gerai yang jual burger jenama Burger Ramli. Okey, potensi perniagaan yang baik menerusi penjualan burger menarik ramai golongan muda. Ini boleh digunakan sebagai industri sokongan. Okey, wujudkan 70 pemborong dan pengedar produk Ramli. Semua ni menunjukkan industri sokongan. Okey, kreatif. Bila sebut kreatif, dia berkaitan dengan unik, baru, belum ada dalam pasaran. Contoh kaitan kes, beliau memperkenalkan tudung dengan rekan idea yang unik. Unik tu menunjukkan kreatif. Okey, Samuri telah meletakkan kad perniagaan di setiap kedai. Dari situ beliau akan menjadi orang pertama menerima kritikan. Itu idea yang unik. Okey, something new. Memperkenalkan. Okey, itu menunjukkan something baru. Okey, memberikan rasa unik. Semua itu menunjukkan kreatif. Okey, inovatif maksudnya ubah suai. Okey, ubah suai, jenamakan semula. Tengok nombor 2 ya. Samuri telah menjenamakan semula produk makanan. Itu menunjukkan inovatif. Okey, menambah bilangan bilah dalam kipas. Itu menunjukkan inovatif. Itu modification. Itu inovatif. Sifat seperti berani mengambil risiko, cari keyword seperti pinjaman, berhenti kerja, buka perniagaan, keluarkan modal sendiri. Semua tu berkaitan dengan berani mengambil risiko. Okey, kaitan kes ni contohnya berhenti kerja. Okey, mulakan perniagaan. Okey, lepas tu membeli sebuah kilang. Okey, meneruskan idea. Itu semua dah menunjukkan dia ni berani mengambil risiko. So kena carilah apa keyword yang sesuai untuk berani mengambil risiko. Okey, berwawasan. Berwawasan ni biasa ada keyword ala tuju, merancang, berhasrat. Nampak? Beliau berhasrat untuk memperbanyakkan lagi pengedar. Okey, menyasarkan, meninjau, okey, mengintai. Semua ni menunjukkan berwawasan. Kenalah pandai-pandai cari apa keyword yang sesuai untuk sifat usahawan yang berjaya. Okey, sumber idea, contohnya produk sedia ada. Okey, beliau gemar membuat kajian tentang apa yang disukai. Okey, menjenamakan semula. Okey, produk ini permintaan tinggi. Florence telah mencampurkan seramik dalam koleksi kraf tangan. Semua ini menunjukkan sumber idea untuk produk sedia ada. Pelanggan, buat kajian tentang apa yang disukai. Okey, maklum balas pelanggan. Semua ni ada keyword berkaitan dengan customer, pelanggan. Okey, kalau kaedah memulakan perniagaan, kalau franchise, dia akan sebut perkataan seperti royalty, jenama terkenal, ada bantuan pengurusan, ikut format, ada perjanjian. Semua tu berkaitan dengan franchise. Okey, ambil alih perniagaan sedia ada, beli perniagaan orang lain, pelanggan sedia ada, pekerja sedia ada, lokasi strategik. Itu untuk mengambil alih. Okey, kalau bantuan kewangan, cari perkataan seperti grant, dana, pembiayaan, tabung, kredit, subsidi. Itu berkaitan dengan kewangan. Okey, kalau tapak kilang, akid, zon perdagangan, pembangunan bandar baru, itu berkaitan dengan tapak kilang. Okey, so nampak, you kena cari keyword yang menunjukkan ciri itu atau keyword yang menunjukkan sumber idea. Okey, that's how you have to look for the kaitan case. Okey, kalau kamu rasa ada banyak keyword, bagilah banyak. Okey, bagi 5 atau 6 kaitan case. Okey, bukan tugas kamu nak tentukan yang mana dapat markah, itu tugas pemeriksa kan. Jadi kalau kamu rasa confident ada 3, tulislah 3. Kalau ada 5, tulis 5. Okey, biar pemeriksa tentukan nak bagi markah atau tidak. Okey, so make sure bagi banyak contoh kaitan case untuk setiap satu. Okey,
Okey, macam soalan ni, okey, jelaskan sumber idea perniagaan untuk Cik Amira, 21 markah. Okey, so bila kamu dah tahu, soalan tanya sumber idea. So sumber idea ada banyak. Apa dia? Pelanggan, produk sedia ada, okey, syarikat sedia ada, penyelidikan dan pembangunan, saluran pengedaran, dasar kerajaan, okey, ada banyak. So bila baca kamu akan nampak, okey, kamu akan nampak apa keyword yang berkaitan. Contohnya, kamu tengok baris yang ketiga. Beberapa jenis biskut telah dicipta melalui kajian beliau sendiri yang sesuai untuk pesakit diabetes dan darah tinggi. Ini menunjukkan penyelidikan dan pembangunan. Okey, so kamu nampak kajian, itu penyelidikan dan pembangunan. Semua jenis biskut yang dicipta, didaftar dan dipatenkan di bawah Perbadan Harta Intelek Malaysia. Dipatenkan. Itu keyword dia untuk patent. Okey, itu yang kedua. Okey. Keinginan beliau untuk membuka kilang ni sebabkan beliau pernah bekerja sebagai eksekutif. Pernah bekerja itu adalah pengalaman. Okey. Beliau juga menggunakan grant kerajaan untuk usahawan Bumi Putra bernilai RM750,000. Ini dasar kerajaan. Okey, can you see? Look pada keyword. Beliau sentiasa mendapatkan maklum balas daripada pemborong dan peruncit saluran pengedaran. Okey. Kakaknya yang merupakan seorang pakar makanan. Itu profesional dan juru unding. Okey, nampak? Itu cara kita nak kenal pasti apa sumber idea yang ada dalam kajian kes ni. Okey, tengok contoh jawapan. Okey, pattern. Bagi satu uraian dan satu kaitan kes. Okey, semua biskut dicipta, didaftar dan dipatenkan di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Salin balik. Okey, kaitan kes berkaitan dengan pattern. Ini cara menjawab. Okey. Macam Encik Manik Bashar merupakan seorang pengusaha perabot. Okey, soalannya apa? Nyatakan kaedah memulakan perniagaan. So, automatik kamu kena ingat, kaedah ada 4. Memulakan sendiri, mengambil alih perniagaan sedia ada, franchise, pakatan strategik. Okey, ada 4 dah. Jadi, bila baca kamu kena cari. Okey, beliau telah memulakan perniagaannya dengan modal sendiri sebanyak RM50,000. Ini menunjukkan kaedah memulakan sendiri kan, memulakan sendiri. Itu satu markah. Okey. Kalau salah, kamu akan hilang banyak markah tau. Okey, jelaskan kelebihan dan kelemahan kaedah memulakan perniagaan. So, kena tahu kelebihan dan kelemahan. Okey, kelebihan dia apa? Bebas membina image, okey. Bebas memilih lokasi, bebas mengenalkan produk, okey. Itu kelebihan. Kelemahan dia sukar mendapat pinjaman, okey. Tak ada rekod kejayaan, itu kelemahan. Jadi cari yang mana berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan. Okey. Okey. Soalan ni ditanya jelaskan peranan usahawan dalam masyarakat. So peranan usahawan ni apa? Satu, menyediakan peluang pekerjaan, laksanakan tanggungjawab sosial, menjadi sumber inspirasi kepada usahawan baru, okey, menggunakan sumber tempatan, okey, menggerakkan ekonomi sihat, okey, semua ni adalah peranan usahawan kepada masyarakat. Okey, so bila baca kes tu kamu akan nampak. Okey. Kedai runcit Speedmart menjual pelbagai barang keperluan dan juga perkhidmatan penting seperti jualan kad prabayar dan kemudahan pembayaran bil. Nampak berkaitan pelbagai. So keyword dia apa? Peranannya mempelbagaikan pilihan pengguna. Jadi kamu dapat satu markah. Okey. Mempunyai kaki tangan seramai 3,000 orang. Kaki tangan menunjukkan peluang pekerjaan. Okey. Syarikat Encik Darmin terlibat dalam program latihan dan tujuan ajar kepada beberapa kedai tradisi yang terpilih dalam program untuk ditransformasikan. Ini sumber inspirasi atau model ikutan. Okey. Hampir 80% bekalan barang ini diperoleh daripada sumber pembekal tempatan. Okey. Itu menggunakan sumber tempatan. Okey. Syarikat juga menyediakan satu ruangan khas di setiap cawangan kedai untuk pamerkan produk keluaran produk tempatan. Itu pun menunjukkan menggunakan sumber tempatan. Okey. Menyediakan tajian pendidikan. Ini rujuk kepada tanggungjawab sosial. Okey. Menaja program latihan kemahiran. Ini pun menunjukkan tanggungjawab sosial. So, tanggungjawab sosial ni ada dua kaitan kes. Menggunakan sumber tempatan ni ada dua kaitan kes. Just senaraikan saja. Okey. Ini cara menjawab. Okey, satu fakta, satu uraian dan kaitan kes. Okey, jadi kamu dapat 3 atau 4 markah lah bergantung pada kehendak pemeriksa. Okey. Ini contoh jawapannya. Okey, so dah tamat bahagian yang kedua. Dalam bahagian 3 ni cikgu akan menjelaskan strategi menjawab dan membincangkan soalan popular dalam perniagaan antarabangsa. Okey.
Okey pelajar, bye.